Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahillazi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyuzhirahu 'ala ad-din kullih walau karihal kafirun. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina wa habibina wa syafi'ina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam, amma ba'd. Ayyuhal mu'minun ittaqullah, usikum wa iyaya bittaqwallahi faqad fazal muttaqun. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi yassir wa la tu'assir ya karim. Allahumma zakkirna ma nasina wa 'allimna ma jahilna. Allahumma zakkirna ma nasina wa 'allimna ma jahilna. Allahumma zakkirna ma nasina wa 'allimna ma jahilna. Tuan-tuan guru, para alim ulama, para asatizah muslimin dan muslimat, mudah-mudahan dirahmati Allah Subhanahu wa taala insyaallah. Pertamanya kita manjatkan rasa syukur terhadap Allah Subhanahu wa taala kerana dengan limpah kurnia dan inayahnya kita masih lagi diberi kesempatan, masih lagi diberi peluang, kelapangan waktu, kesihatan yang baik, sehingga kita sama-sama dapat melaksanakan tuntutan-tuntutan Allah Subhanahu wa taala dan meninggalkan segala larangan-larangan Allah Subhanahu wa taala insyaallah. InsyaAllah pada malam ini sekali lagi kita sama-sama duduk berkongsi sedikit ilmu yang dianugerahkan, sedikit ilmu yang dipinjamkan oleh Allah Ta'ala kepada kita. Mudah-mudahan dengan perkongsian yang sedikit ini kita mendapat keredaan, kita mendapat keampunan dan rahmah kasih sayang Allah Subhanahu wa Ta'ala insyaAllah. Pada malam ini kita bicara sedikit tentang tanda-tanda amalan kita tidak diterima Allah Subhanahu wa taala. Semua orang ingin amal ibadahnya diterima Allah sebab kita diciptakan oleh Allah, wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Tidak aku ciptakan jin dan manusia ini melainkan untuk mengabdikan diri kepada aku, kata Allah. Allah Ta'ala yang suruh, yang cipta kita ni untuk mengabdikan diri kepadanya. Jadi kita mengharapkan Allah Ta'ala terimalah pengabdian kita ini kan? Bukan berarti ibadat langsung terima dah. Sebab itu Allah Ta'ala telah merakamkan kisah Qabil dan Habil dalam Al-Quran. Pemberian yang diberikan oleh Qabil dan Habil ini ada yang diterima Allah, ada yang tak diterima Allah. Artinya walaupun tu ibadat, tapi ada ibadat nampak macam ibadat, memang ibadat pun, tapi tak diterima Allah. Ya, sama-sama memberi, sama-sama bersedekah, sama-sama berzakat, sama-sama sembahyang, tapi di antaranya itu ada yang tak diterima Allah Subhanahu wa taala. Mana pula kita tahu terima tak terima dah. Kan? Itu kerja Allah Ta'ala. Tapi Allah Ta'ala sebutkan tanda-tanda dia. Tanda yang Allah Ta'ala tak terima amal yang dia buat. Qabil dan Habil serah dua-dua barang, tapi satu diterima, satu tak terima oleh Allah. Jadi kita mengharapkan Allah Ta'ala terima. Kita bukan mengharapkan makhluk yang terima. Kita mengharapkan pandangan Allah, bukan pandangan makhluk. Apapun yang kita buat semuanya mengharapkan penglihatan dari Allah. Allah tengok kita beramal, Allah Ta'ala tengok kita beribadah. Kalau manusia yang tengok, confirm semua terima tak? Manusia yang tengok kita sembahyang, okeylah, kan? Baiklah. Tengok kita puasa, bayar zakat, sedekah, baiklah.
Sekarang ni nak tengok siapa punya pandangan. Kan? Sebab kita hari ni berebut-rebut nak cari pandangan makhluk daripada pandangan Allah. Kita atas dunia ni hari ni berebut nak minta penglihatan makhluk daripada penglihatan Allah Ta'ala, kan. Pasal itu kita buat banyaknya untuk makhluk. Sebab apa? Nak cari redha makhluk, bukan cari redha Allah. Nak juga Ustaz, redha makhluk pun nak, redha Allah pun nak. Mana boleh dua-dua? Ma ja'alallahu li rajulin min qalbaini fihi jawfi, kata Allah. Aku tak pernah menjadikan dua hati dalam satu jiwa itu, tak pernah. Waktu yang sama dia nak redha makhluk, waktu yang sama dia nak redha Allah. Mana mungkin itu? Waktu yang sama dia cinta Allah, waktu yang sama dia cinta dunia. Mana boleh? Kena tinggal salah satu. Kalau cinta dunia, Allah Ta'ala kena tinggalkan. Allah Ta'ala kata, aku tak nak bersyarikat, aku tak nak disekutukan dalam hati kamu tu. Aku tak nak kau cinta aku, kau cinta makhluk. Tak mahu aku tu. Kan? Maksud cinta yang sifatnya ijabi, bukan sifatnya nisbi, sementara lah. Kan? Kalau kita cinta Allah, cinta sungguh kepada Allah, cinta pada dunia tu tak ada. Kita nak dunia ni sekadar untuk keperluan kita, bukan cinta. Contohlah, sekarang ni kalau ditawarkan kat tuan-tuan, ada orang nak bagi sekarang ni 25,000 ringgit, bukan rupiah tau, ringgit. Waktu dia tawarkan tu, kita nak sembahyang maghrib ni. Sembahyang maghrib kan. Maghrib dah masuk, dapat telefon. Assalamualaikum, Bami. Ada ni, dia kata sikit lah, 25,000. 25,000 apa? Ringgit. Abang Amin nak tak? Kalau Abang Amin nak, ambil Amin atas sekarang. Abang Amin nak sembahyang sekarang ni. Nak sembahyang ni, sembahyang maghrib ni, sembahyang kan. Allah, tuan, saya nak sembahyang maghrib sekejap je. Kalau lambat tak ada lah, saya dah nak begini ni. Abang Amin datang sekarang boleh tak? Kalau nak lah, kalau tak nak, saya ni lah, bagi ke orang lain. Agak-agak nak sembahyang dulu ke nak pergi ambil duit dulu? Jujur-jujur ni surau ni. 25,000 ringgit. Kita pula tengah tak ada duit ni. Duit dalam poket pun ada 55 sen ni. Ada orang nak bagi 25,000 cash, tapi dia nak sekarang datang. Ni tengah nak sembahyang ni. Nak sembahyang kejap je. 5 minit. Tak apalah Bami, kalau nak sembahyang dulu, tak apalah, saya balik. Jam. Mana nak? Jujur cakap. Ni yang ramai-ramai lah. Agak-agak mana nak? 25,000 ke sembahyang dulu? Maghrib dulu? Hilang 25,000. Silap-silap tengah sembahyang, kan tak sembahyang gitu. 25,000 hilang. Sembahyang kan, tapi ingat 20,000 apa nak bagi kan. Sembahyang tak dapat, duit pun tak dapat. Macam saya nampak muka tuan-tuan macam nak 25,000 tu je. Tak nampak kata nak sembahyang dulu. Kan? Sebab tak boleh dua cinta dalam satu hati, tak boleh. Kalau kita kata cinta pada Allah, tak apalah, saya nak sembahyang juga dulu tuan, kalau tak ada rezeki saya tak ada lah, tak apalah, saya tak kisahlah. Sebab tu pun 25,000 tu pun dari Allah Ta'ala, bukan dari saya pun, bukan dari Tuhan pun. Saya sembahyanglah dulu. Kan? Lepas sembahyang kan saya pergi ambil. Tak apalah Mami sembahyang lalu. Kan? Saya nak belah. Tak apalah belah lah. Macam mana? Boleh begitu? Boleh? Sembang boleh. Nyembang boleh ibu-ibu. Sebab duit tu tak ada depan mata kita lagi. Benda tak ada lagi. Kalau ada macam kalau ada duit tu dapat betul. Ini sembang pasal duit tak ada, boleh lah kan? Boleh. Macam saya tanya lah kan? Saya tanya, nak nikah tak lagi seorang? Pasal bini ada, confirm jawab, tak nak lah Ustaz, seorang cukup lah. Tu kalau bini ada, cuba bini tak ada tengok. Boleh tak Ustaz? Boleh juga. Tak mahu dia Ustaz. Ini nak uji keimanan kita.
Sejauh mana kita cinta Allah? Sejauh mana? Kan? Susah tuan. Kan? Susah. Allah Ta'ala kata, aku tak nak bersyarikat tau. Aku tak nak kau dudukkan aku dalam hati kau tu dengan makhluk. Aku tak nak. Aku nak aku seorang aja. Sebab kau yang cakap. Bukan aku yang cakap. Engkau yang berjanji. La ilaha illallah. Tak ada siapa-siapa melainkan engkau je Allah dalam hati aku ni. Kita yang berjanji dengan Allah. Allah tuntut janji. Dalam hati aku ni hanya ada engkau aja. Kok cinta pun engkau je aku cinta. Lain aku tak cinta. Kan? Kalau berserah pun kat engkau je. Aku tak nak berserah pada yang lain. Kan? Kita yang cakap tu. Bukan Tuhan kata kalau kau dah yakin betul-betul, kau ucaplah. Sekarang kita dah yakin. Tak nak sharekan Tuhan duduk dalam hati kita. Tak nak. So itu kita pun selalu zikir. Hasbi Rabbi Jalallah ma fi qalbi ghairullah. Tak naklah. Kan? Jadi kita mengharap Allah Ta'ala redha kat kita, terima amalan kita. Ini harapan kita lah. Tapi banyaknya kita nak cari redha makhluk. Redha makhluk tu bagi kita sangat penting lah. Kan? Sebab itu kita tak berani nak menegur. Kita tak berani cakap betul. Tak berani nak nyatakan yang hak. Tak berani sebab kita nak makhluk yang redha daripada Allah. Contohlah kan, ada AJK ni AJK surah lah. Ada buat tak betul kan. Saya nampak benda tu tak betul lah. Contoh ni. Tapi tak adalah nampak lagi kan. Adalah AJK ni tak betul, AJK surah ni. Dalam kuliah saya tegur AJK surah ni. Berani agak-agak. Agak-agak berani tak ustaz lagu tu? Tak berani dah. Apa sebab tak berani? Kau tegur aku, memang aku blacklist kalau nama kau kat surau ni. Kan? Elok-elok nyuap tepat, langsung nyerong. Faham tak? Lepas tu tak berani nak tegur tuan. Lantarlah kau nak buat apa pun buatlah. Minta maaf cakap lah kan. Banyak ustaz-ustazah ni tak berani nak tegur. Bukan berani nak tegur sebab takut kau tak panggil lagi. Tak berani nak keras-keras. Sebab orang surau orang masjid bila keras tak nak panggil. Susah panggil lah Bami. Keras sangat ustaz ni. Macam. Tak menung kita. Kan? Sebab dia tak percaya dengan Tuhan. Tuhan kata aku yang ngaturkan tempat kau ngajar tu. Bukan surau masjid. Aku yang jentik hati dia suruh panggil kau. Kau jangan takutlah. Tapi kita ni memang mulut kata beriman, tapi hati kata beriman juga. Beriman juga, tapi kita duduk dalam jabatan, berani tak nak bersuara? Tak berani sebab dah nak pencen 2 tahun lagi. Besok kau tak dapat pencen. Kan? Lepas pencen baru cakap kan. Banyak macam tu lah. Lepas pencen dia pun berani kan. Orang pun tanya, ustaz, dulu masa ustaz ada jabatan tak berani cakap. Tuan-tuan kena faham. Waktu tu saya duduk dalam jabatan. Ini saya dah tak ada apa. Saya pencen dah. Tak ada masalah. Apa dulu? Dulu saya makan gaji. Kalau saya kena buang macam. Ustaz pun takut kena buang. Yelah hutang rumah tak boleh bayar lagi. Kita anak lagi macam mana? Tuan cakap sedap ni. Yang kena saya bukan tuan-tuan. Nampak? Kan? Sebab kita nak redha makhluk. Kita bukan nak redha Tuhan. Siapa berani? Siapa berani cakap? Tanyalah rata-rata ustaz-ustaz hari ni. Berani tak dia nak tegur orang masjid, orang surau ni? Nak ceramah keras-keras. Berani? Tak berani tuan-tuan. So itu ambil jalan apa? Ambil jalan jangan menyinggung orang masjid, orang surau. Dah habis cerita. Kita buat lawak sudah. Buat lawak 1 jam, lepas tu balik. Orang pun suka, bel lah ustaz ni, lawak lah. Besok panggil lagi, dapat lagi kan. Keras, memang kau alamat lah memang tak dapat lah. Bini pula kat rumah kan, tu lah abang keras sangat. Cuba lembut sikit. Peduli kalau orang surau masjid tu. Jangan disentuh-sentuh hal dia orang. Contoh orang masjid, orang surau suka merokok. Datang ustaz ni taji kau-kaunya buat rokok.
Tak angin dah. Sabuk punya ustaz. Bak rokok di bedalnya. Mami, jangan panggil dia ni. Ada? Macam. Diam aja lah. Diam aja tuan-tuan. Sebab kita nak redha makhluk, bukan nak redha Allah. Ini hakikat. Kalau tak ada benda tu tuan-tuan, nescaya dapat kita perbetulkan. Tuan tengok yang terbaru ni tuan-tuan. Yang terbaru ni apa? Viral satu kes menghina agama. Dia orang kata hina agama lah. Saya pun tak ada apa sebenarnya apa yang dia hinakan sangat. Dia hina, dia kata dia ngapal Quran 15 juzuk. Lantak dia, kau lah. Kau ngapal Quran 15 juzuk. Habis dah tentu si syurga. Belum. Tapi ustaz melampau, dia buka tudung. Dia buka tudung, dia dedah aurat. Itu. Itu satu penghinaan terhadap agama. Berapa ramai orang dedah aurat tak hina ke? Menghina agama. Tu yang duduk kedai makan, orang azan bersembang, gelak ketawa, melantak merokok, melantak orang azan, tu tak hina agama. Tu lagi menghina agama. Ada tak orang komen? Dia tak komen dalam Facebook. Tak ada orang komen dalam Facebook. Ustaz Ustazah pun tak nak komen. Tapi duk isu tu viral, komen lah. Bila komen, orang pun screenshot Ustaz Ustazah punya statement ni. Masuk dalam page ni, masuk dalam wall ni, semua-semua kan. Masuk. Oh baguslah ustaz ni, baguslah ustazah ni, berani. Macam ni lah, patut lebih ramai ustaz-ustazah macam ni. Betul lah. Dapat nama pujian, ustazah ni berani, ustaz ni berani. Kenapa isu lain tak nak komen? Isu yang tak viral, kenapa tak nak komen? Tak nak tegur. Kita mengharapkan ada satu tindakan daripada pihak berwajib, tolonglah tutup kedai-kedai makan waktu maghrib. Orang azan ni, tolonglah tutup. Ini mencemar agama Islam. Orang-orang azan semayang tapi dia lantak makan, merokok, bersembang, tak ada jaga adab langsung agama. Ada komen lagi tu? Tak adalah komen. Kenapa komen yang viralnya? Tuhan tunjuk benda tu bukan suruh maki, bukan suruh keji. Tak, bukan saya bela perempuan ni, tuan-tuan jangan salah faham lah. Kan tuan-tuan kecam pula saya kan. Ustaz ni orang buat maksiat pun dibelanya. Dah, ni nak bagi tahu. Kita jangan kecam dia. Tuhan kata aku buat benda tu bukan suruh kau kecam dia. Aku suruh kau muhasabah diri. Puluh tahun kau berdakwah. Habis corok rantau kau pergi berdakwah. Kenapa yang ini kau tak boleh dakwah sampai macam ni jadi dia? Artinya kau gagal berdakwah puluhan tahun. Kau belum berjaya lagi. Kau perasan je kau berjaya berdakwah. Puluhan tahun dah kau berdakwah orang agamawan. Ini pun tak boleh settlekan masalah. Muhasabah diri, bukan suruh maki dia, bukan suruh cerca dia. Besok dia dakwi kita macam mana pula? Dia kata tak ada pun orang agama menjumpa aku yang ajak aku, nasihat aku. Macam jangankan yang itu, jiran sebelah rumah kita pun belum tentu kita selamat. Tuh, jiran sebelah rumah kita tu kan, pun belum tentu kita selamat. Agak-agak lah tuan-tuan, tapi surau ni alhamdulillah lah, tengok jemaah makin ramai kan. Agak-agak berapa kali kita ajak jiran kita tu. Assalamualaikum, jom pergi surau, tengok jemaah kita. Ya. Ataupun naik motor seorang-seorang menonong dia pergi. Start kereta pergi je. Saya tak naklah jaga hal orang ustaz. Saya kira saya je. Mana boleh? Ajaklah. Silap dia negur kita. Assalamualaikum, mana Haji? Surau. Gilo. Pergi dulu. Kita pun tak ngajak dia. Jomlah sama. Tak ada. Esok dia dakwa-dakwi kita, mampus kita ni. Bukan tuan-tuan lah yang cakap ni pun sama lah. Bukan tuan-tuan je, termasuk saya ni. Jenuh besok. Dia dakwa-dakwi kita. Tak ngajak. Tak pelawar pun, naik motor sorang-sorang. Sebelum maghrib ni, asar tadi tu kita pergilah lepas asar tu. Assalamualaikum tuan, malam ni ada kuliah kat surau kita, jomlah. Kalau tak ada transport kan naik dengan saya lah. Saya pun seorang, saya bawa kereta kan. Boleh kata, lantak dek kau lah. Apa pasal lah. Kau nak datang. Orang dah tulis dah iklan, takkan. Memang dah tulis iklan, tapi dia tak pernah datang surau. Bila masa dia baca iklan tu? Tulis kat surau, bila masa dia datang? Bila masa dia datang surau baca?
Dia tak ada lah datang surah tu baca. Jangan bagi besok baru kita bagi tahu dia. Assalamualaikum. Asal salam tak datang surah. Ada apa? Lah ada kuliah kan? Lah aku tak tahu. Dah tulis dah kat surah dia punya tu iklan. Aku tak pi. Apa macam? Jenuh kita tuan. Saya tu dia bukan suruh keji, bukan suruh hina, suruh ajak, suruh nasihat. Marilah kan. Janganlah buat benda-benda macam ni, benda ni berdosa buat kan. Hidayah tu milik Allah. Lepas dah cakap, doalah pada Tuhan. Dah, itu je, bukan suruh maki kecam dia. Bukanlah saya bela dia, salah tetap salah lah. Cuma cara kita tu nak cari publicity je tuan-tuan. Biar orang kata kita ni hebat, ustaz ni hebat, bagus, ustazah ni bagus. Tu je. Kan? Pasal itu apa buat hari ni semua nak live. Pergi haji, buat live. Bersama artis, live. Apa tujuan? Kalau tak cari redha manusia ni. Pergi haji kan, bawa artis 5-6 orang. Kita viralkan. Kita live, kita viralkan. Alhamdulillah tahun ni saya pergi bawa artis 5 orang. Apa tujuan? Tuan-tuan tolong jawab sikit. Apa tujuan tu? Tujuan nak promosi lah Ustaz. Dekat siapa? Kan? Live tuan-tuan. La ilaha illallah. Buat ibadat tak payahlah nak buat artis, nak buat datuk, nak buat tu seri, nak buat tan sri, silakan. Tak payahlah kita nak bagi orang kenal kita, nak puji kita. Bagus ustaz ni dia buat artis. Lepas ni kita boleh ikutlah ustaz ni. Tu je. Nak nama je, nak jenama. Sampai nak bagi tahu khutbah di Arafah dibaca oleh ustaz ni. Kenapa? Nak bangga. Oh hebat ustaz ni. Kat Arafah dia baca khutbah. Kenapa? Tiba-tiba kita raya haji hari Ahad. Hukum hari Jumaat tu macam mana tu agak-agak? Tuan-tuan jawab sendirilah. Malah aku jawab. Hukum apa hari Jumaat? Betul? Kita raya Ahad. Pasal apa tak raya Sabtu? Asal? Macam mana tu? Macam mana tu? Siapa betul? Saudi betul ke kita betul? Kita kata wukuf Sabtu. Malaysia wukuf Sabtu lah. Saudi Ahad. Pasal apa 2 hari lah wukuf? Agak-agak siapa betul tuan? Saudi betul ke kita betul? Tak berani jawab. Siapa-siapa betul? Siapa betul? Fahami? Wukuf hari Jumaat di Makkah. Kita raya Ahad. Agak-agak siapa betul? Saudi ke Malaysia betul? Asal tak berani? Kalau kita kata Malaysia betul, maknanya Saudi salah. Kalau Saudi salah wukuf, haji yang dia pergi baru ni, Jahannam habis. Sebab berwukuf 8 Zulhijjah. Bukan 9. Sebab kita kata kita betul 9 Zulhijjah hari Sabtu. Okey, dia hari Jumaat wukuf. Maknanya hari Jumaat tu 8 lah. Betul tak? Kan? Kalau kita Saudi kata salah lah kan? Saudi salah. Okey. Saudi salah patut hari Sabtu. Okey. Kalau salah macam mana haji yang ratus ribu orang pergi tu? Macam mana? Tak apa jawab. Badan muka. Macam mana? Saudi betul? Betul lah. Okey. Saudi betul, habis kita pula macam mana? Salah. Okey. Tuan-tuan puasa tak hari Sabtu itu? Kalau ikut Saudi betul, dia wukuf hari Arafah hari Jumaat. Betul? Makna kita puasa hari? Dah tak boleh jawab dah. Hari? Jumaat. Puasa hari Jumaat, hari Arafah. Hari Sabtu buat apa je? Habis gaya kan itu? Tak lah kan? Kiri kanan kita kena. Orang tanya saya, Ustaz puasa hari apa Ustaz? Aku tak puasa. Itu dia tu. Ustaz ni hari Arafah pun tak puasa. Oh dia maki aku, dia tanya aku cukup-cukup. Aku cakap macam ni, kau jangan marah aku tak puasa. Aku dah puasa setahun. Bila puasa setahun? Aku cakap aku dah puasa Ramadan tu sebulan. Campur 6 Syawal. Nabi kata barang siapa berpuasa sebulan Ramadan diikuti dengan 6 hari Syawal, umpama berpuasa setahun. Setahun berapa hari? 365 hari. Hari apa lagi aku nak puasa dah 365 hari.
Aku nak puasa Senin Khamis pun aku tak boleh puasa sebab aku dah memang dah puasa pun. Senin Khamis aku dah puasa. Orang berharap aku dah puasa. Setahun 365 hari. Hari apa lagi aku nak puasa? Jadi saya tak puasa. Saya kata, apa punya dalil ustaz ni? Dan habis tu, aku nak puasa hari Jumaat. Nanti orang tanya, hari Sabtu buat apa? Aku tak tahu nak jawab. Aku puasa hari Sabtu. Hari Sabtu hari raya ustaz. Haram berpuasa. Macam mana? Kiri kanan. Nak kata Saudi salah. Habis orang haji tahun ni. Balik tak dapat panggil haji lah, nampak? Dia balik-balik so kita kata, kau pergi haji tahun ni kan? Tak sah haji kau. Kau nampaknya. Macam? Suka-suka hati kau kata tak sah. Sebab Malaysia kata wukuf hari Sabtu, kau wukuf hari Jumaat. Kan? Macam mana? Berani aku tu? Pandai-pandai tuan-tuan lah. Malah aku layan. Sebab orang tanya aku, dia kata, Ustaz macam mana ni Ustaz? Mana aku tahu, aku cakap. Raya Ahad, saya tak kisah hari raya tu. Saya kisahkan puasa, ibadat yang dia buat. Takut nak dapat pahala, tiba-tiba dapat dosa. Patut nak dapat pahala, tapi dapat lapar dan dahaga. Tu ya, kan ada apa pun. Nak raya hari Ahad, Senin, Selasa, Rabu, Khamis, suka hati. Tapi tak apalah, kita masuk. Itu bermukadimah baru. Ni baru masuk. Baru masuk. Yang tadi tu mukadimah. Panjang mukadimah Ustaz. Mukadimah lah, bukan selalu datang sini. Ya Allah, tuan-tuan ni pun kan, tadi pun datang. Hari ni pecah rekod lah saya. Sebab pengusi datang dulu. Belum pernah lah sejarah aku pengusi datang. Hari ni pengusi buka lampu siap, dia datang dulu lah. Aku cakap, wih, hebat pengusi ni. Dia takut kena balon ni, aku cakap ni. Tu dia datang. Kalau dia lambat tadi, memang aku titik dia dulu. Apa punya pengusi lambat. Hari ni aku sampai-sampai tengok dia dah buka lampu. Wish, aku kata pengusi ni laju dia hari ni. Kan? Baguslah. Macam tu lah pengusi kan. Jemaah pun alhamdulillah dah makin ramai dan sebagainya. Alhamdulillah lah. Makna ada peningkatan lah kat surau ni, jemaah makin ramai. Saya tengok tadi sah pun sampai ke belakang. Kan? Orang makin kurang, kita makin ramai. Setengah masjid makin surau, makin kurang. Hari tu 8 tinggal 2. Saya mula-mula datang itu 3, sekarang dah penuh dah sini. Kat sini makin lama makin penuh, makin lama makin penuh. Menunjukkan yang sini semua muda-muda ramai. Orang tua-tua tak boleh datang. Yang pergi masjid-masjid lain tu semua orang tua-tua je. Sebab orang tua-tua tak digalakkan datang surau masjid. Dia kata, Pak Cik berapa dah? 70, tak payah datang lah Cik. Bahaya. Jadi orang tua tu pun memang tak nak datang. Kau bagi tahu lah, so tak datang dia. Dah tak ada orang. Surau ni saya tengok ramai muda-muda lah. Tu yang bagus lah. Tapi muda-muda pun dah ramai yang sakit ni tengok kan. Tengok menyanda. Memang muda-muda, tapi ramai yang saya tengok macam muda-muda pun dah sakit. Dia cakap ni cerita ni kan. Yang dah berumur lain lah. Macam duduk atas kursi tu lain lah. Tu dah berumur kan. Orang pernah tanya saya, Ustaz, dia kata apa ubat sakit lutut ni Ustaz? Ubat sakit lutut ni dia nikah lainnya. Ubat dia kalau dah ada bini nikah 2. Hilang sakit lutut. Tuan-tuan gelak tengok. Mengarut dia Ustaz ni. Tuan-tuan tak percaya yang sakit-sakit lutut ni, yang jalan tergigil-gigil tu, nikah baru tengok. Hilang gigil dia. Ada sungguh? Sungguh ni tuan-tuan ni bukan bohong ni dalam surau saya cakap ni. Sebab ada satu jemaah saya dekat Shah Alam tu lah. Ini cerita kat Shah Alam tu. Ini cerita lama. Dia ni Bilal tau. Dia rumah dia depan surau. Ni surau, seberang jalan tu rumah dia. Dia umur dalam 60 macam tu lah. Abang ni. Satu hari saya datang surau tu ngajar. Tengok dia tak datang. Mana abangnya? Tu orang surau kata, Ustaz ingat tak Bilal kita ni? Dia sekarang tak boleh jalan lah. Ustaz? Lepas orang rumah dia meninggal baru ni, dia kata dia tak boleh jalan. Dia down terus Ustaz. Langsung tak boleh jalan. Habis tu kat rumah Ustaz dia tak boleh jalan. Saya pun pergilah tengok ziarah dia. Kenapa bang? Tak tahulah Ustaz. Dia kata saya tak boleh jalan. Oh, rumah dah meninggal. Sebab kita dah biasa berdua Ustaz dengan rumah, dia kata. Tapi rumah meninggal ni rasa macam down lah. Habis tu tak boleh jalan lah. Kata dia. Pakai tongkat lah. Saya kata pakai tongkat. Tak boleh Ustaz, dia kata saya tak larat nak pegang. Tak larat nak pegang. Bang, Ustaz doakanlah saya, dia kata
Kalau boleh menahap jalan. Saya kata, bang tak boleh dengan doa je, kena usaha lah bang. Nak usaha apa lagi ustaz? Dia kata nak urut, mana nak urut? Saya tak boleh, tak boleh jalan ni. Betul saya kata dia, abang menikah lah lain. Dia pandang, dia cakap, ustaz mengarut betul. Orang sakit suruh menikah, jalan tak boleh suruh menikah. Apa gila ke apa kau? Saya cakap serius tau, saya kata, bang, abang nikah lain. Cari lain lah. Tak boleh lah ustaz, dia kata, saya ingat rumah saya je. Saya sayang sangat kat rumah saya. Sampai, abang nikah lain, abang boleh berjalan. Saya kebetulan pergi 2-3 orang dengan jemaah ni. Dia kata apa? Ustaz ni buat lawak, orang sakit buat lawak. Tak, ni bukan lawak, serius saya kata. Abang menikah, insya-Allah lepas tu boleh berjalan. Ada korang nak Ustaz? Dia kata saya ni. Ish, abang 60, muda lagi. Tapi abang janganlah cari yang tua juga. Cari 60, 59 tak jadi. Cari yang 40, 35, macam tu, cari yang muda lah kan. Kalau kau tua, cari yang tua, tambah tak boleh jalan langsung. Engkau megang dia pun kau jatuh, dia megang kau pun kau tumbang. Tu tak ada apa saya kata. Makna cari yang muda sikit lah. Cari yang muda sikit. Jadi dia pun cakap, ada ke Ustaz? Ada. Lepas tu ada satu ustazah ni. Ustazah ni tak kahwin lagi. Umur 40 lebih itulah. Tak nikah lagi. Tu ada ustazah tu nikah. Nak ke dia? Alah, saya dah ada cucu Ustaz. Jom pergi tanya. Tanyalah, tanya punya tanya. Mula ustazah tu tak nak. Dia kata saya tak nak nikah. Cakap pujuk nak ustazah tu nikah. Nikahlah. Nikah. Jadilah nikah tu. Nikah kan. Bila dah jadi, dah setuju menikah, hari saya datang surau tu, dia datang dah bertongkat dah. Lepas menikah tu dah bertongkat dah. Hari dia nikah tu. Hari dia nikah tu dah pakai tongkat dah. Dah boleh pakai tongkat. Baru nak nikah dah boleh pakai tongkat. Minggu depan tu saya pergi kuliah sekali lagi. Tengok dia datang surau dah. Tak boleh jalan ke abang ni? Saya pun telefon dia. Kau bang, kat mana? Kat Cameron Highland. Aku bukan bohong, ni surau ni tu, ni surau ni. Main-main ke? Hah? Kat mana? Cameron Highland. Uish, bulan madu ke sana kau? Cuti lah Ustaz, dia kata. Orang rumah baru. Dah boleh jalan dah? Betul lah Ustaz, dia kata tak boleh jalan ni ubat dia menikah. Hidup lagi dia tu kat. Hidup dia lagi. Boleh berjalan tuan-tuan. Boleh berjalan. Sebab orang laki-laki ni, penyakit dia bukan apa, tak ada. Bila isteri tak ada, cuma kita ni orang laki-laki ni ego tinggi, belagak lebih. Padahal semua urusan kita orang rumah yang buat. Masak, makan, minum, baju, semua dia nguruskan. Bila dia tak ada, kita down lah. Lemah jadi kita. Sebab tu dia kena menikah. Bila menikah tu yang jadi semangat balik. Tapi kalau orang perempuan, kematian suami, tak guna menikah. Apa pula kan? Tengok ibu-ibu dia tak setuju. Tapi aku nak bagi tahu benda ni hakikat. Sebabnya aku ada pengalaman, aku tahulah. Kau cakap, orang perempuan kalau suami meninggal dah berumur, jangan tanya, makcik nak nikah lagi tak? Jangan nak menyomak, alah ibu ni apa, tak ada pedah. Dia. Sebab itu tanya dia, makcik nak pergi pondok tak? Tanya dia pergi pondok tak? Mesti dia nak pergi pondok. Tapi kalau laki-laki yang kematian isteri, jangan tanya, pakcik nak pergi pondok. Nice! Tak nak dia. Pakcik nak nikah tak? Ada ke dia kata? Dia tanya ada. Tu, tuan-tuan tak cari, tuan-tuan buatlah. Cuba yang sakit-sakit lutut ni cuba. Rumah ada kan? Rumah ada payah sikit lah kan. Rumah ada payah sikit lah kan. Payah lah. Tapi kalau tak ada rumah, cubalah buat kan. Sebab arwah ayah saya dulu pun macam tu. Masa arwah mak saya meninggal, ayah saya kebas kaki lah. Kebas lah, semut-semut lah. Aku cakap orang tua ni kan, kebas-kebas ni bagi menikah hilang kebas ni kan. Bagi menikah hilang kebas kaki. Ya main.
Tapi tak apalah, kalau tak percaya cuba kan. Tapi yang muda-muda tak payahlah, yang muda-muda ni bini muda lagi ni. Sebab itu tuan-tuan tengok tak, orang tua-tua dapat bini muda daripada jalan tak bersemangat. Tuan-tuan tengok tak, siapa? Sultan Selangor sebelum dia nikah kan, dia jalan pun tak apa nak larat kan, slow kan. Tapi bila dia dapat bini muda, tuan-tuan tengok dia steady, dia semangat. Nikah ni ubat tau kan. Tapi seorang lah, kalau tak ramai-ramai payahlah. Okey, baik. Baru kita masuk sini, baru masuk. Yelah ustaz baru masuk. Okey. Jadi ibadat ni kita harap Allah Ta'ala terima lah kita buat. Kita semayang, kita kena buat postmortem tuan-tuan. Kena buat. Bukan asal aku dah semayang, dah lah, terima tak terima tu urusan tuan. Tak boleh, kena postmortem. Puluhan tahun aku semayang ni, apa kesan diri aku ni? Puluhan tahun aku berzikir, baca Quran ni, apa kesan kat aku? Atau macam tu je, panah baran tak hilang juga, tak sabar juga aku, walaupun semayang dah puluh tahun dah kan. Kita kena buat postmortem. Mesti tahu, jangan sampai besok kita dah kembali kepada Allah, tengok-tengok apa yang kita buat memang tak ada hasil pun. Orang meniaga pun tuan-tuan, ujung tahun dia nak close account, dia tengok untung ke rugi. Mana ada orang meniaga lah, taklah rugi ke untung peduli, dia meniaga sudah. Mana ada lagi tu kan. Dia buat cek balik semula, barang habis tapi aku tak untung juga. Macam mana ni kan, apa slack dia, apa masalah dia, maka dia perbaiki perniagaan dia. Ibadat kita, kalau kita tahu ibadat aku bertahun ni tak diterima Allah, aku nak perbaiki ibadat aku balik semula. Apa yang tak kena dengan ibadat aku ni? Macam tuan-tuan baca Quran, selama ni tuan-tuan baca Quran, tapi bila tuan-tuan tengok, aku macam tak betul lah baca Quran. Tiba-tiba ada ustaz datang ajar baca Quran, cek balik semula, banyak aku tak kena baca Quran. Jadi aku nak belajar balik, aku nak betul bacaan Quran aku ni, supaya Quran aku ni betul-betul aku baca, betul-betul dapat pahala. Asal baca tak dapat apa. Sebab itu tuan-tuan mengaji benda-benda macam ni kan. Sama tuan-tuan, orang main bola mesti buat postmortem. Tengok lawan bola dengan Myanmar kena 7-0, kelang kabut buat postmortem. Pasal apa boleh kalah dengan Myanmar 7-0 kan. Jadi tuan-tuan, kita ibadat, kita kena buat tuan-tuan, kena cek balik semula, cek balik semula ibadat yang kita lakukan. Kenapa dan mengapa ibadah kita itu tak diterima Allah Subhanahu wa taala? Mesti ada sebab-sebab tertentu. Kadang-kadang kita tak menghiraukan langsung kenapa ibadat kita ni tak ada kesan, kita tak menghiraukan langsung. Kata Allah Subhanahu wa taala, pertama sekali ibadat ni hati-hati, jangan sampai menyekutukan Allah Subhanahu wa taala. Tuhan kata dalam Quran, walau asyraku lahabita anhum ma kanu ya'malun. Tuhan kata, kalau mereka sekutukan aku, kata Allah, dengan sesuatu yang lain, nescaya gugurlah dari mereka apa yang mereka telah lakukan dari amal-amal yang baik. Kita dah beramal cantik dah, semayang dah bagus, baca Quran dah bagus, semua dah okey, tapi kita ada satu benda yang kita buat. Apa dia? Menduakan Allah Subhanahu wa taala. Sehingga kan kata Allah, amal yang dia buat, kebaikan yang dia buat digugurkan oleh Allah Subhanahu wa taala, tak diterima Allah. Kerana engkau buat, engkau menduakan aku. Ini bahaya tuan-tuan. Kita menduakan Allah Subhanahu wa taala, walau asyraku lahabita anhum ma kanu ya'malun. Kita menduakan Allah. Kadang kita tak menduakan dengan secara perbuatan, tapi mungkin dengan secara percakapan kita dan sebagainya kan. Ini yang menyebabkan amal ibadah kita ditolak oleh Allah Subhanahu wa taala. Benda ini dilahir daripada hati kita. Menyekutukan Allah, mensyirikkan Allah dari hati kita. Pasal itu saya katakan tadi, Allah Taala kata, dia kata innallaha la yanzuru ila suwarikum wa amwalukum walakin yanzuru ila qulubikum wa a'malukum. Kau ibadat, kau pun pasal lah, aku tak kisah. Tapi ibadat engkau itu di hati engkau kerana aku atau kerana yang lain? Engkau betul-betul ikhlas kerana aku seperti mana yang kau ucapkan, kul inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Kau ucap kerana aku semua.
Sampaikan hidup dan mati engkau pun untuk aku. Tak ada sekutu bagi siapa-siapa pun. Tiba-tiba engkau buat dalam hati engkau ada menyekutukan aku. Engkau telah berdusta dengan aku. Maka Allah Ta'ala menggugurkan, dia kata apa? La habita anhum ma kanu ya'malun. Kau buatlah banyak mana pun ibadat, aku gugurkan ibadat itu. Ini yang pertama kata Allah. Yang kedua kata Nabi SAW, orang yang tak diterima amal, tanda-tanda tak diterima ialah man taraka salatul asri faqad habita amalu. Hadis ni hadis muttafaqun alaih. Siapa yang tinggalkan salat asar, maka terbatal amalannya. Makna buat amal satu hari, asar tinggal, habis. Dan setengah ulama kata, sebagai ulama meluaskan maksud dia apa? Kepada semua salat-salat fardu. Kita buat amal baik, bersedekah, tolong orang, tapi tak semayang. Tak semayang, tuan. Semayang as-salatu imanuddin. Salat ni tiang agama. Tapi tak salat. Baik, memang baik. Alhamdulillah. Bersedekah rajin, tolong orang rajin, buat baik memang rajin. Tapi tak semayang. Sebenarnya semayang ni tiang agama. Tempat nak sangkut lah benda-benda ni kan. Buat tiang ni, nak pasang dinding, nak adalah tiang dia. Tak lekat dinding mana. Tapi tuan buat dah dinding. Dinding dah buat, bumbung dah buat, semua dah buat. Cuma tiang dia tak ada. Mana nak letakkan dinding tu? Nak dipakukan kat mana? Kan? Sebab itu tuan-tuan, amal kebaikan memang kita buat, tapi solat kena jaga betul-betul. Solat ni pula bukan hanya sekadar solat, tak. Solat yang dikehendaki oleh Allah Ta'ala, hakikat kena solat betul-betul. Waktunya kena jaga, kaifiatnya kena jaga. Semua kena jaga bab solat ni. Solat ni bukan solat saja pula, bab suci kena jaga, nak bersih kan. Kita ni nak hadap Tuhan sampai mati pun kena bersih. Bukan hidup je bersih. Tuan-tuan tengok orang meninggal, tanam je lah, tak payah mandi-mandi, apa masalahnya? Kenapa nak dimandikan? Nak kena mandi, lepas tu nak kena pakaikan kapan, sunatnya kain putih pula. Kain hitam tak boleh ke? Padahal boleh je kain hitam kan. Malaikat bukan tanya pun. Turun-turun tengok kain hitam, tak ada kain putih. Dia nanya hak tu, kain tak ada masalah. Yang dia nak rembat kita tu dia masalah. Kain tak ada masalah. Dah kapan elok-elok bubuhlah minyak wangi. Nak bagi wangi ni. Sebab nak hantar balik kepada Allah. Ni ya Allah, inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Lahirnya kita suci bersih, ngadap Allah Ta'ala pun kena suci bersih, nak pulang pun kena bersih. Mandi, bersihkan kuku dia, semua bersihkanlah. Telinga dia, semua kena bersihkan. Padahal bukan nak balik kat siapa pun. Yang jasad akan dimamah cacing, dia jadi balik semula, makanan cacing, ulat dan sebagainya. Apa yang nak balikkan sangat? Tapi nak bagi tahu, datangnya kita dulu bersih, suci fitrah kita ni, maka kita balik dalam keadaan bersih. Sebab itu solat, beribadah kepada Allah, mengabdikan diri pada Allah, kena bersih. Orang nak pergi haji, kena bersih zahir batin. Bukan masalah duit, dia boleh pergi haji ni. Pergi haji, duit ada, tak dapat pergi tabung haji, pergi package swasta 50,000, 60,000, tak kisahlah, duit ada kan. Persoalan itu tak ada masalah. Tuan-tuan banyak duit, okeylah, boleh pergi package. Tapi sebelum pergi ni, Tuhan kata kau datang dalam keadaan bersih nah, sucikan diri kau dulu elok-elok, baru datang jumpa aku. Kalau tak, nanti menonggeng kau doa depan aku pun aku tak terima. So itu orang jumpa saya nak pergi haji, Ustaz doakan saya mudah-mudahan dapat haji mabrur. Saya kata memanglah, saya memang nak doakan, tapi nak beritahu dululah kan. Tuan ni nak pergi haji kan, kalau nak mabrur, pergi jumpa musuh dulu, pergi cari musuh-musuh. Buat apa Ustaz? Pergi minta maaf lah kan. Dulu yang pasal pokok rambutan sebatang tu dulu, tak tegur siapa 5 tahun. Sebatang je pokok rambutan tu, rambutan masam lah tu. Bukan lengkang pun, pasal pokok rambutan tu bergaduh sampai tak tegur siapa 5 tahun. Orang tu lalu sini, kita lalu sana, orang tu lalu sana, kita lalu sini. 5 tahun kan. Itu nak pergi Mekah, dah pergi jumpa belum? Bukan senang tuan tu kan. Tu pasal tanah sekangkang kera tu.
Adik-beradik tak bertegur siapa? Pasal harta pusaka, adik-beradik tak bertegur siapa? Tu nak tiba-tiba dapat pergi Mekah, rezeki dapat pergi Mekah. Dah pergi settle belum? Bukan salah saya Ustaz, tu salah dia pula, saya pula. Tuan kan nak pergi Mekah, bersihkanlah. Bukan salah saya, tu salah dia. Dia nak patut minta maaf kat saya. Artinya hati kita masih keras lagi nak pergi jumpa Allah Ta'ala, tapi hati masih keras. Nak senang ke tuan-tuan pergi haji ni? Gelaran haji senang, nak pergi itu susah. Duit boleh cari, nak lembutkan hati itu susah. Duit tuan-tuan puluh nak cari, kumpul 100 ribu, 200 ribu boleh. Nak melembutkan hati, nak jumpa adik-beradik yang tak bertegur siapa 5-6 tahun, pak-pak saudara, mak-mak saudara kita ni, sepupu sepapat kita ni dulu, kan? Dulu rakan sekerja dulu ni, sampai pencen tak tegur siapa lah. Bergaduh punya pasal, sampai pencen tak tegur. Tiba-tiba kita dapat pergi Mekah. Aku nak pergi jumpa dia lah. Kenapa? Aku nak pergi minta maaf lah dengan dia. Walaupun aku tak salah, tak apalah. Aku jumpalah dia. Aku pun nak pergi Mekah. Kawan pula kata, bodoh lah engkau, bukan salah engkau. Kalau aku mampus, aku tak pergi lah. Jahanam, bukan duit dia, duit engkau. Kau pergi haji, duit engkau, bukan duit dia. Kita pun, iya ke? Iyalah, bukan salah engkau pun, tu salah dia. Dia lah patut minta maaf ke engkau. Tapi yang nak pergi Mekah aku. Engkau pergi pun duit engkau, bukan duit dia. Yang hantu setan ni pun satu bakat pun. Patut kau nasihat lah. Baguslah kau nak pergi Mekah kan, kau nak bersihkan diri. Eloklah kau pergi jumpa dia, minta maaf. Walaupun kau tak salah, aku tahu kau tak salah. Kau pergi je, lembutkan hati kau, pergilah. Kalau tak ada orang hantar, jom aku hantar. Patut macam tu. Ini dah. Kalau aku mampus, tobatlah aku takkan pergi. Lantak dia punya pasal lah. Aku walaupun tak tegur siapa, dapat kat pergi haji, dia langsung tak dapat. Itu pula yang kau ni. Boleh aku tu. Jenuh, terutama adik-beradik kan. Pasal harta pusaka, nak pergi jumpa adik-beradik balik semula. Kan? Akhirlah aku salah, aku terambil dulu tanah ni. Kau ambil lah balik. Aku nak pergi Mekah lah, aku tak nak lah ni. Aku minta maaf lah. Kau ambil lah bahagian ni, ambil lah. Walaupun yalah kau ambil lah, aku tak nak lah. Boleh aku tu. Bini pula celik kan. Abang bangang bagi buat apa? Bodoh. Kalau awak tak nak, bagi kat saya. Kan banyak sangat yang mencolek kita tu. Kita ni hati dah lah keras, hati dah lah rosak. Lepas tu pencolek ramai pula tu. So itu pergi Mekah tu nanti semua nak kena balik, nak kena buang. Gangguan-gangguan tu. Belum pergi dah ramai yang colek. Mana bang? Pergi tu jumpa. Bukan musuh abang ke tu? Memang musuh. Habis tu? Itulah aku nak pergi Mekah ni, nak pergi minta maaf lah. Bukan terbiat ke apa? Asal? Yalah, tiba-tiba pergi minta maaf. Naik tocang lah dia bang, kalau abang pergi. Patut dia datang jumpa abang. Ya ke? Iyalah. Abang jangan jadi bodoh bang. Jangan dengar cakap ustaz tu. Pergi je. Ini ni syaitan bentuk manusia ni lagi teruk ni. Kita nak elok berdamai, nak elok bermesra baik semula pasal nak buat ibadat, kau pergi kacau orang tu. Susah pergi haji ni tuan-tuan kan. Saya ngajar haji, saya tak ajar orang tawaf sa'i. Saya tak ajar tuan, apa ajar orang tawaf sa'i? Sampai sana so pandai lah kau tawaf sa'i tu. Yang saya ajar apa? Tuan-tuan, pergi bersihkan hati dulu, pergi minta maaf dulu, settlekan masalah tuan-tuan dengan makhluk dulu. Sebab dengan Tuhan tak ada masalah, dengan makhluk ni ada masalah. Nanti Tuhan bila sampai sana, kau minta ampun, dia ampunkan, tapi kau dengan makhluk tak lepas. Tergantunglah. Minta maaf dulu, kau pergi jumpa dia dulu. Tapi Ustaz dah bertahun Ustaz. Saya tak boleh lah Ustaz. Makna hati kau masih keras, jangan pergilah. Buat apa pergi? Buat ngambil duitnya. Pergi jumpa dia dulu. Damaikan dulu. Bermusuh, kita ngumpat dia dulu. Kita ngata dia dulu. Susah buat ibadat ni, bukan senang tuan. Bunyi macam senang, tapi sebenarnya hakikatnya susah buat ibadat ni. Nak kena bersih. Tuan-tuan semayang,
Satu hari aja semayang, pandailah semayang. Tapi nak masuk semayang, nak bersihkan diri itu susah. Susah. Paling susah nak minta maaf dengan orang. Memaafkan orang senang, nak minta maaf dekat orang tu susah. Aku tak kisah, aku maafkan dia. Itu engkau, dia. Pergi jumpa dia. Susah kan? Sikit gituan. Isyak nak masuk dah ni kan? Dah masuk dah? Dah masuk dah? Saya isyak saya berhentilah, tarik handbrake terus. Kemudian, jangan tinggal sembahyang tuan-tuan lah. Tapi tuan-tuan alhamdulillah lah, dah tua-tua ni sembahyang cuma sesekali lah subuh tertinggal tu kan. Bukan tertinggal, terlajak kan. Kadang sedap-sedap pukul 7 kan. Kelang kabut sembahyang. Sembahyang alhamdulillah lah. Cuma hutang dulu belum bayar lagi. Hutang masa muda-muda dululah. Belum habis qada lagi lah, belum habis. Banyak dulu. Bayangkan daripada 15 tahun. Mula sembahyang betul bila? Bila mula sembahyang betulnya? 15? Memang tak lah. Orang tua kejut pun tidur balik. Kan? 16? Belum. 25? Dah menikah? Pun belum. Dah dekat 40 tu okey sikit. Bayangkan tu. Satu hari 5 waktu. Kali je dengan 20 tahun. Macam banyak lu bayar hari. Kita ni semua banyak hari. Perasan macam okey je, padahal tak okey. Kita rasa macam okey. Macam dah settle lah. Pasal tu banyak masa buat benda lara. Kenapa? Sebab tu kita tak ada masa nak buat benda-benda lara ni. Patutnya kita duduk semayang, ganti, qada ni banyak kerja kan. Tapi duduk berasa okey je kita. Bukan tuan-tuan lah, saya pun sama lah. Rasa macam dah okey je. Ustaz tak apalah ustaz. Sekarang ustaz, dulu masa mula nak start dulu, ingat lahir-lahir semayang terus. Ustaz sekolah agama takkan tak semayang? Sekolah agama lagi ramai tak semayang. Banyak tak semayangnya. Ustaz ni pasal dah habis belajar itu ni, habis kat universiti dah habis belajar, orang panggil ustaz, semayang lah kan. Sebelum tu, mana tuan-tuan tahu sejarah ustaz-ustaz tu? Tak ada ustaz sembang lah. Ustaz tak ustaz. Dia sama je. Pasal tu kita atas dunia ni tak tahu siapa baik, siapa tak baik. Tengok zahirnya macam baik lah. Nak tengok baik tak baik di sisi Tuhan besok. Si manusia ni, ustaz okey lah kan. Ustaz dah macam ahli syurga lah nampaknya. Dia tak tahu ustaz nak dibenam ke dulu tak tahu. Kan? Jangan buat pasal tuan. Tuan-tuan je salam cium tangan ustaz, cium tangan ustaz. Yang malaikat pun geram menengok ustaz ni kan. Kau tunggu kau gitu kan. Kau masuk sok aku dabik kau cukup. Tuan-tuan boleh tahu. Tu saya kata, tuan-tuan jangan ustaz datang sini berjubah serban. Tu tuan-tuan tengok. Tuan-tuan pun salam, cium tangan, hormat ustaz, muliakan ustaz. Kat rumah bini haram tak hormat pun, relax bini. Salam pun tak ada cium tangan pun. Salam pun macam tak pandang. Tu yang kita geram tu. Kau ni kan, aduh, hai. Bini apa macam ni? Bini ustaz. Orang ciumlah tangan. Orang surau semua cium tangan, kau tahu? Orang surau tak tahu. Apa yang dia tak tahu? Dia tak tahu awak macam mana. Saya tahu. Apa yang kau tahu? Subuh pun pukul 8. Dia je yang tahu. Tuan-tuan datang tengok ustaz berjubah berserban. Bagus ustaz ni. Tu tuan-tuan, bini kata, lah. Tu sebab hari ni, kalau bini-bini ustaz bagi tahu tuan-tuan mesti terkejutnya. Macam tu panggil ustaz. Cuma isteri-isteri ustaz ni bagus dia tak bagi tahu je. Kok dia bagi tahulah, tak payah panggil ustaz lah kau lepas ni. Tegur bini, kau salam ciumlah tangan. Orang surau masjid semua cium tangan. Kau ni tak hormat langsung lah. Kau tak nak ambil berkat kau. Kau beruntung dapat bini laki ustaz tu. Apa berkatnya bang? Zuhur pukul 4. Subuh kat pukul 8 baru semayang. Itu pun semayang pun tak berbaju. Macam mana nak berkat bang? Macam mana nak berkat? Orang surau tu pasal tak tahu awak datang-datang berjubah, berserban, pakai kain semua kan. Dia tengok, wish bagus ustaz ni nampak berjubah, serban. Ini benda boleh berlakon. Kan? Ada ustaz sini. Minta maaf lah ustaz kan.
Sebab saya pun ustaz dulu. Baik ni pasal dia jadi ustaz ni je. Kotak masa muda-muda dulu, selipar orang pun ambil. Zaman-zaman sekolah dulu tuan-tuan kan, belah-belah tahun pokok rambutan orang pun makan selamba je. Haram ni rambutan orang. Itu boleh jadi ustaz. Itu untung dapat makan jadi ustaz juga akhirnya. Kok makan-makan tak baik di ustaz. Jadi jangan sombong sangat ustaz-ustaz hari ni. Kita ni semua sama je. Tak ada lah tuan-tuan. Jangan perasan duk hebat sangat. Kita di Allah Ta'ala belum tahu. Jangan sembang sangat banyak kan ustaz-ustaz. Rasa diri hebat, megah sangat kita ni ustaz. Oh kita ni ada kena jaga imej. Apa imejnya tuan-tuan? Kita ni semua sama je. Nak tahu baik tak baik tunggu depan Tuhan nanti. Kita ustaz pun mati pun belum tentu beriman. Belum. Ustaz cuma gelaran je tuan-tuan. Orang yang kuat ibadat pun mati belum tentu beriman. Jangan perasan, jangan sombong sangat kita ni. Kita ni suka sangat sombong, dah jadi ustaz nak sombong. Ada agama sikit nak sombong. Kita lah orang yang paling bagus. Macam kita ni ahli syurga. Sampai tak nak campur orang, tak nak cakap dengan orang. Memandang orang pun tak nak, sebab kita ni tengok dia tu macam ahli neraka je. Kita je ahli syurga. Tuhan kata silap-silap engkau macam aku campak dulu tu. Kan? Satu jangan sombong. Hidup tak payah sombong. Gelaran ni tak ada apa. Alah ustaz. Siapa pun pakai kopiah urus jenazah. Walaupun tak ustaz, orang panggil ustaz juga akhirnya. Kawan-kawan saya semua tak ustaz. Ngurus jenazah kan. Saya kata ni ngurus jenazah pakai kopiah ni. Pakai kopiah. Ustaz, boleh tolong mandi tak? Dipanggilnya kawan saya tu ustaz. Kawan saya pandang saya kan. Okey je, ngangguk je kau. Tapi dia panggil ustaz. Tak apa lah kau. Ustaznya. Ustaz-ustaznya boleh. Kau ditanya hukum kau tak jawab, kau tak tolak kat aku. Kau jangan jawab. Kau jawab kan, tahu dia kata ustaz. Ustaz apa lagu ni kan? Kalau kau ditanya hukum, kau pas kat aku. Kau tanya. Tunjuk kat tu itu pakar dia. Kau jangan jawab ni macam ni. Kan tak lagi salah jawab, kau menjawab lagi. Yang saya pula satu bab mandi jenazah pakai kopiah. Kawan tu tengok dah pakai kopiah, panggil ustaz selalu. Ustaz, semayang pun tak ustaz. Mana? Jadi gelaran tak ada apa tuan-tuan. Pasal itu saya tak kisah sangat tuan-tuan tak panggil ustaz ke apa ke lantak bila. Tak ada masalah dengan saya pun. Ada setengah orang dia tak boleh kena panggil ustaz. Dia ustaz kena panggil ustaz. Tak adalah tu gelaran dia tuan-tuan. Tak panggil ustaz. Macam kat haji. Di Mekah Arab tak panggil haji pun. Dia panggil sekarang pun dia panggil haji tu pasal orang marah. Ya haji, ta'al kita pun pergi kan. Marahlah kita pasal dah haji, dia tak panggil haji kan. Orang Malaysia kan nak gelaran semua. Jadi tuan-tuan sebab dengan saya tu sebab saya boleh melawak. Saya dalam kuliah je. Jadi ustaz luar macam orang biasa. Tuan-tuan jangan samalah kat luar nak sama orang lain pula. Oh dia ustaz ni. Tak ada. Saya tak ada tuan. Saya kat luar, Pak Mi tahu saya kat luar pun macam orang biasa je. Saya lagi suka orang tak kenal saya daripada saya kenal orang kenal saya. Susah saya nak buat kerja. Nak selfie lah, nak itu lah. Ustaz, selfie. Elah aku cakap serabut dia ni. Selfie kan. Jadi tuan-tuan cukup setakat tu kita sambung di lain waktu kan. Banyak gini pasal amal tak terima ni. Kan? Kita ni tak tahulah harap terima lah kan? Kalau dia harap. Jadi tuan-tuan cukup takat tu, insya-Allah kita jumpa lagi di lain waktu. Nanti saya bagi tahu tarikh kat Bami lah. Kan? Kalau boleh malam-malam Jumaat macam ni sesekali bolehlah datang kan. Tapi minggu ke 3 lah, macam minggu ni saya free lah kan malam Jumaat. Kalau minggu ke-4 tu saya dah keluar, minggu pertama kedua saya tak ada. Saya banyak keluar, tapi malam-malam macam ni boleh lah insya-Allah. Jadi cukup takat tu, insya-Allah kita jumpa lagi. Dan sebelum tu siapa nak penawar mata? Penawar mata ni daripada Zamzam, ada satu ustaz di Kelantan. Kan? Tapi ini usaha lah tuan-tuan, ikhtiar, bukannya mesti elok. Tuan-tuan pergi jumpa pakar pun ikhtiar juga. Dia elok bukan doktor pakar pun. Cuma kita minta dengan Tuhan cara lain-lain. Dia cara doktor, operate laser sebagai bagi ubat. Dia pakai Zamzam, doa. Ya ke ustaz? Sebab kita tak percaya jadi masalah. So saya kata, saya pernah je kawan tercekik tulang, pergi jumpa hospital nak operate. Cekik tulang, tuan. Kan? Lepas tu dah tak boleh menelan, dah macam-macam buat dah, kepal nasi tak mau, tarik telinga tak mau. Orang dulu macam tu. Kau tercekik tulang minum ailan senduk lah.
Tapi kan? Tapi tak mau. Saya pergi klinik bawa dia. Doktor pun cek, kenapa? Tulang. Berapa hari dah? 2 hari. Oh, dia kata nak kena x-ray ni. X-ray dah. Doktor pun x-ray. X-ray tengok, dia kata tulang tu lekat lah, dia sangkut lah tu. Macam tu duduk dia. Oh, ni kena operate ni, dia kata kena tebuk sebab dia tak boleh keluar dah. Sebab dia tersengkang lah tu. Oh, kena operate ke? Bila nak operate ni? Dia pun tengok tarikh. Minggu depan lah. Kebetulan minggu depan tu, sebelum minggu depan tu ada orang telefon, Ustaz, ada satu dukun tulang, Ustaz. Dia kata dekat Palung. Kat Palung, saya pun pergilah bawa kawan ni. Jom kita pergi Palung. Buat apa, Ustaz? Cari dukun tulang. Ustaz percaya ke benda-benda ni? Saya kata bukanlah percaya, tapi kita usahalah. Ikhtiar. Daripada kau kena tebuk, operate, kau nak? Tak nak lah. Jom. Saya pun pergilah. Pergi mencari orang ni. Tapi orang situ tak kenal dia dukun tulang tu. Tak kenal. Yelah, biasa macam tu lah. Mana orang kenal dia tu dukun? Ada tak nama ni? Dia ni dukun lah. Tak ada. Dia orang panggil ni. Oh, dia ni ke? Dia tu rumah dia. Oh, kenal lah kau. Tapi dia bukan dukun. Kau kata bukan, orang lain kata dukun. Aku pun pergilah Palung. Carilah orang tua ni. Cari, melilam, cari. Sampai malam, bukan nak maghrib. Tanya orang tak ada. Last kali jumpa. Tuan, ada tak satu orang, dia ni dukun tulang lah. Orang panggil dia nama gelaran ni. Dia kata, dia dukun tulang lah. Nama dia ni, orang kata dia dukun lah. Tuan rumah dia kata. Saya pun pergilah. Pergi tengok. Waalaikumsalam. Tok. Dia kata, masuk. Tak kenal pun. Dia ajak masuk. Orang tua ni biar betul aku cakap. Masuk. Saya masuk dengan kawan berdua. Dan kat maghrib ni. Masuk dia kata. Kita semayang dulu. Orang kata nak bagi tahu tercekik tulang pun tak bagi tahu lagi. Tapi ajak semayang. Aku pun bela tak aku. Masuklah semayang maghrib semua. Duduk habis wirid semua. Itu dia tanya, ada apa ni? Kata dia. Ni tu cekik tulang lah. Cekik tulang. Atuk tak pandai lah, kata dia. Tapi cubalah Tok, doa mana-mana tahu. Duduk dulu kata dia. Aku pun duduk berdua ni menyembang dengan kawan ni. Kawan ni pula, boleh percaya ke Ustaz? Aku pun macam, cubalah dulu cakap. Tapi macam tak dukun pun aku cakap orang tua ni kan. Lepas tu dia kata, saya bab-bab ni tak percaya enggak Ustaz, kata dia kan. Kau relax. Aku sembang. Dia pun keluar. Dia keluar. Dia bagi gelas air ni. Dia bawa. Dia kata kalau nak cuba boleh lah. Dia kata kan. Orang tua lah. Dia bagi air gelas. Segelas tu dia suruh pegang. Aku dah detik lah mati dah. Kalau air aku pun boleh. Aku cakap. Jahat, setan. Dalam mati ni sombong ada kan. Kalau air aku pun boleh buat kan. Tak ayah datang sini, datang jauh sampai Palung ni, aku cakap. Aku dah bisik dengan kawan lah. Kawan aku pegang air ni. Dia pegang air, duduk sebelah. Ikut atuk baca Fatihah. Sekali lagi hati aku berkata kan, kalau Fatihah aku lagi pasir pada ni kan. Orang kau sombong macam tu perangai kan. Padahal ikut je lah kalau kau dah ni kan. Dia pun baca lah Fatihah. Aku pun ikut lah sama-sama dengan kawan ni. Kawan sebelah, aku sebelah. Dia depan. Alhamdulillah Rabbil Alamin. Ikutlah. Alhamdulillah Rabbil Alamin. Sama-sama habis-habis. Waladhalin. Lepas tu dia suruh berdahem. Budak ni berdahem lah kawan saya ni. 3 kali. Tak dah cawan tu. Jatuh tulang tu. Saya ingat sihir tau. Dia jatuh tulang tu. Dia pun ambil lampu, pasal lampu tu. Dia kata, tulang kan? Saya pun tengok. Tulang lah. Tulang tu cangap tu. Tulang lah. Saya suruh budak ni, kau buang air sikit, aku nak tengok betul-betul. Buang air. Buang. Tengok betul tulang. Lepas tu dia tanya, sakit lagi? Tak dah. Cuba telan. Tak sakit dah. Betul dah? Betul. Iyalah kot, tulang lah tu. Dia kata aku tu. Tulang lah kot tu. Dia sendiri cakap, tulang lah kot. Aku pun, kau yang suruh. Kau kata tulang, betul kau kata? Tulang lah kot. Aku pernah kawan pernah aku kan. Kau sakit tak? Tak ada tak. Okey dah. Okey, cuba telan. Okey lah. Betul okey? Okey. Sudah tu, ambil bola plastik. Tulang lah. Bawa balik. Masa nak balik tu minum dulu. Minum nak bagi tengok betul ke tak ada sikit dah. Minum. Okey, budak tu dah clear dah. Masuk dalam kereta. Kau tahu tak aku cakap aku punya hati jahat tak jahat. Aku kata Fatihah aku pun boleh baca kan. Padahal sebenarnya aku nak nuntut ilmu dia. Apa doa lepas Fatihah tu? Tak sempat. Aku membalik lah. Dah selesai balik lah.
Besok pagi tu aku cakap dengan kawan ni, kau besok kau pergi klinik tu balik, kau x-ray balik. Tengok betul ke, jangan tunjuk tulang ni kat doktor tu dulu. Dia pun pergi. Doktor dia kata, saya nak operate ni, tapi saya nak x-ray dulu boleh tak doktor? Tak payahlah, memang tulang tu lekat kat situ, dia kata. Memang kena operate. Pergilah. Dia pun, saya nak x-ray lah, tak apalah, saya bayarlah. Okey lah, kalau nak x-ray balik, x-ray balik, tengok tak ada tulang tu. Doktor tu pun cek. Dah tak ada tulang ni lah. Buat macam mana? Dia tanya budak ni, kawan saya ni. Dia kata, saya tak ada buat apa. Habis tu mana pergi tulang tu? Dia tersengkang dekat situ, dia kata, dia tak boleh lepas tu. Dia kata, mau tak boleh. Lepas tu kawan saya dah agak ni, dia tengok doktor tu lain macam, dia pun keluarkan tulang tu. Ni betul kan? Doktor pun tengok, macam mana keluar ni? Dia kata, tak tahulah, dia dah keluar. Tapi dia tak cakap pergi dukun. Dia kata dah keluar. Dia dah keluar. Tu saya kata, kita tak sama tuan-tuan. Tu doa mana tu. Tapi aku tak sempat nuntut kat orang tua tu meninggal. Aku tak sempat pergi ya. Kau tak dapat ilmu tu. Kalau aku dapat ilmu tu, aku tak ngajar sini. Memang aku tulis signboard dekat rumah, dukun tulang, aku cakap. Sekali datang 100. Mampulah kau kan, walaupun kerja 5 minit ya. Walaupun baca Fatihah, patut Tuhan tak bagi, niat dah tak betul. Kalau tak, aku tulis signboard, Abang Amin kata, Ustaz boleh ngajar tak? Sorry Abang Amin, sibuk, ramai datang, beratur ni ambil nombor ni pasal tulang. Nasib baik tak dapat. Tuhan kata, kau tak boleh, kau ni kalau dapat ni memang kau meniaga sungguh ni. Jangan bagi, pasal tu tak dapat. Kalau tak tuan-tuan, memang aku jadi dukun tulang, popular aku kan, memang buat duit aku. Mana yang kaya-kaya aku letak 1000. Ini teruk ni, kalau tak keluarkan parah ni, aku cakap lama meninggal ni. Berapa pengas 1000, mampus, tak lama kayu lepas tu. Jadi tu dah cukup takat tu. Siapa nak buat mata tu boleh lah, tapi yang kecil manis janganlah. Yang kecil manis tinggi lah maksud saya. Kalau dah belas tak guna pun, guna benda tu. Semua ada, yang tu minyak wangi semua ada. Pisau tak ada. Pisau tu tak ada. Dulu aku suruh beli, tak nak beli. Lepas tu tanya, ada tak pisau lagi? Ada tak pisau lagi? Hari tu aku dah cakap pisau aku tu tajam. Siapa yang beli tu? Tak ada pisau. Pisau tu aku jual pisau tu. Tuan-tuan tak percaya, tidak tajam. Lepas dah guna dia orang korban hari tu, semua telefon, Ustaz ada tak pisau tu lagi? Aku cakap ada lah, tapi mahal lah harga dia kan. Berapa Ustaz? Dah sekali ganda naik. Sebab aku dah tahu ramai yang cari. Tak ada. Belum ada stok ya. Stok saya bagi tahu kami. Pisau tu memang tajam. Pisau tu daripada Jepun. Ada kawan ada daripada Jepun, dia buat masuk untuk korban itu. Tapi dia kata lepas raya ni ada lagi Ustaz. Nantilah saya kata kalau ada Ustaz saya bagi tahu kami. Jadi tuan-tuan siapa nak orang Encik Manis buat mata ni, kalau boleh bagi Encik Manis turun 8, 7 baru boleh guna. Tapi kalau belas tak boleh guna. Tak ada manfaat sebab dia ada. Saya guna buat mata tu, puncanya mata saya silau, saya guna. Dia kata Ustaz pakai ni. Saya pun pakai ikut dia. Malam sekali, pagi sekali, malam pagi sekali. Alhamdulillah silau tak ada. Selaput, rabun dan sebagainya lah. Dulu kan saya pakai cermata. Jadi siapa nak cuba boleh. Tapi harga mahal lah, 200 sebotol. Tak 20 ya. 200 aku pun tak nak beli. Akak wallahu a'lam, a'udzu bisyaitanir rajim, khasyan zakir syakirin muzil bihamdi wa akim takarrub sallallahu alaihi wasallam, alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. InsyaAllah besok